Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita, dan kalau tadi kita bersama dengan seorang pelajar tentang bagaimana beliau kongsikan khususnya di UPM tentang proses penghantaran menjelang proses penghantaran pelajar untuk pulang untuk ke kampung masing-masing, dan pastinya untuk waktu ini saya bersama dengan Muhafindi Muhammad, Wakil Esro Awani Kelantan, sebab Muhafindi semalam ada kongsikan berkaitan dengan tinjauan yang beliau lakukan di beberapa kawasan pedalaman untuk mengetahui khususnya di Kuala Betis kalau tak silap saya. Semalam beliau kongsikan tentang bagaimana ada jurang pendidikan itu, apatah lagi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini pastinya pergerakan itu terbatas, ia memberi impak secara tidak langsung, memberi impak terus kepada mereka yang berada di kawasan pedalaman. Itu anda boleh terus ke esrawani.com untuk mendapatkan cerita dan juga butiran lanjut. Muhafindi ada kongsikan cerita-cerita. Tetapi untuk waktu ini saya nak bersama dengan Muhafindi. Muhafindi akan berkongsi saya tentang cerita Ramadan di Kelantan, khususnya di Kota Baru. Dan kalau kita lihat, kalau sebelum ini, tahun-tahun yang sebelum ini, kita seringkali kita dengar kalau bulan Ramadan je pasti Kelantan ataupun Kota Baru cukup terkenal ataupun dengan gelaran cukup meriah bila mana menyambut bulan Ramadan. Pastinya banyak sangat aktiviti yang dilakukan oleh penduduk dan juga rakyat Kelantan bagi mengimarahkan ibadah puasa. Tetapi untuk waktu dan juga tahun ini mungkin ada perbezaannya. Mungkin Muhafindi boleh kongsikan kemeriahan dahulu dengan apa yang berlaku pada waktu ini, khususnya di Kelantan. Baiklah, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Umum mengetahui Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan pada ketika ini telah memberi kesan bukan sahaja kepada masyarakat dan juga rakyat Kelantan khasnya, bahkan peniaga dan juga pengusaha kuih tradisional di Kelantan juga turut terkesan kerana sedia tahu dan sedia maklum bahawasanya Kelantan ini merupakan sebuah negeri yang kaya dengan khazanah makanan tradisional. Seumpama kuih muih yang manis, saya kira lebih pada 100 jenis kuih muih tradisional yang dapat diperolehi daripada Kelantan ini dengan pelbagai sahaja nama. Sebut saja tai itik, jala emas, buah tanjung, kebab lepak pisang dan sebagainya, macam-macam jenis lagi yang boleh kita dapat ataupun boleh dicari di bazar Ramadan. Namun apabila bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi, sudah pasti juadah tersebut akan sukar dilihat. Dan pada masa yang sama juga Kelantan terkenal sebagai sebuah negeri yang diberi jolokan sebagai negeri serambi Mekah. Sebulan puasa ini ramai rakyat Kelantan, bukan saja daripada Kelantan, bahkan daripada luar Kelantan menantikan Ramadan di Kelantan ini kerana pelbagai aktiviti keagamaan termasuk majlis berbuka puasa, majlis bersahur dan juga solat-solat tarawih yang diimamkan oleh tahfiz dan juga agamawan akan sentiasa menjadi satu ingatan yang cukup baik ataupun cukup kenangan manis buat rakyat Kelantan, terutamanya golongan yang sentiasa menjadi ahli masjid. Bagaimanapun suasana tersebut pada masa ini seolah-olah sepi dan suram sepanjang hari, bahkan di malam hari. Dan kalau saya juga berkesempatan melihat keadaan masjid di malam hari cukup berbeza dengan sebelum ini. Kalau sebelum ini kalau kita melihat di sebelah malam pada bulan Ramadan, masjid akan disinari dan diterangi oleh cahaya lampu yang bergelipan yang dipasang oleh jawatan kuasa masjid. Namun pada kali ini, tahun ini saya melawat di beberapa buah masjid khususnya dalam bandar Kota Baru ini, saya mendapati seolah-olah ianya suram, kelam dan juga tidak lagi dihiasi dengan keindahan tersebut. Dan saya juga ingin memetik saranan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, di mana Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob menegaskan tiada sebarang aktiviti di masjid sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan ini. Jadi kita dengarkan dulu saranan beliau. Tahun ini kita tidak asas sahaja berkumpul, tidak ada. Kalau mereka nak juga, mereka boleh buat cara menderma kepada pihak-pihak NGO dan sebagainya lah, dengan cara tidak berkumpul, letak ke satu tempat, orang ambil ke misalnya lalu, tapi itu pun mungkin benda masalah. Jadi tak ada memang tak ada. Colek pun tak ada. Non-day petai pun mungkin kena buat sendiri belaka.
Selain seperti yang saya sebut tadi Zul, seperti juga apa yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, dipanggil Madinah Ramadan, yang mana setiap tahun, lebih daripada 10 tahun Kerajaan Kelantan menganjurkan solat tarawih di pekarangan stadium ini, yang mana setiap kali berlangsungnya solat tarawih ini mereka akan mengimport imam-imam daripada tanah Arab, termasuk daripada Timur Tengah, yang berada di sini selama sebulan bagi memimpin solat sunat tarawih sepanjang malam di pekarangan stadium ini. Dan sudah pasti apabila solat sunat tarawih itu diadakan di pekarangan stadium, ianya dapat menarik sebilangan besar rakyat Kelantan untuk turut sama berjemaah di sini, dan selain itu turut diserikan dengan pelbagai aktiviti keagamaan termasuklah bertadarus Al-Quran. Dan untuk yang paling utama sekali di Zul, sebelum saya terlupa, Fauzi, sebelum saya terlupa, di Kelantan ini satu perkara yang sukar dilupakan dan satu perkara yang menjadi sebutan buah mulut bagi masyarakat di luar Kelantan ini adalah colek. Jadi makanan juadah colek ataupun juadah colek ini hanya boleh didapati di Kelantan ini pada musim bulan puasa dan musim Ramadan. Biasanya peniaga akan mengambil kesempatan, hampir kebanyakan peniaga di Kota Baru ini akan mengambil kesempatan berniaga colek, tak kira colek buah, colek jenis colek malas, colek pelbagai jenis colek, daripada colek yang seafood atau sehinggalah ke buah-buahan. Mereka akan mempamerkan juadah mereka dan menjadi tarikan, sehingga kan ada satu tempat, setengah tempat tu sampai terpaksa menggunakan angka giliran bagi mendapatkan colek kegemaran mereka. Bagaimanapun situasi tersebut sudah suram, sudah tiada pada tahun ini, dan saya melewati kawasan yang biasa menjadi tumpuan untuk menjual aneka kecolek ini, kedai mereka ditutup dan mereka tidak beroperasi. Walaupun dibenarkan beroperasi secara online ataupun secara dalam talian, namun kebanyakan peniaga gerai ataupun peniaga yang saya temui ini, mereka sukar untuk akses kepada internet. Mereka tidak mahir untuk berinteraksi menggunakan aplikasi di media sosial. Jadi mereka mengambil pendekatan dan ketetapan untuk tidak mahu berniaga colek. Dan sudah pasti apabila suasana tiada menjual colek di sebelah malam, yang khususnya biasanya kalau kita dapat lihat mereka akan orang ramai, khususnya yang balik daripada masjid yang sudah selesai menunaikan solat sunat tarawih ini, mereka akan tertumpu ke kedai colek, dan kalau boleh terlihat bersusun-susun orang akan mendapatkan colek. Namun pada masa ini sudah tiada suasana tersebut. Fauzi. Okey, mohon Beni Fauzi di sini. Okey, mungkin tadi disebutkan tentang colek dan juga juadah tradisional kuih yang menjadi tarikan khususnya bagi penduduk tempatan dan juga orang luar. Dan kita melihat kepada seperti Muhammad ada kongsikan tadi, ini adalah tarikan pelancong. Dan jadi bila mana dilaksanakan, dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ini, pergerakan itu terbatas. Dan Muhammad juga tadi ada kongsikan tentang kebanyakan peniaga-peniaga di Kota Baru dan di Kelantan secara khusus, secara keseluruhannya ambil keputusan untuk tidak berniaga kerana akses internet juga mungkin tiada literasi tentang maya itu, literasi digital itu kurang dalam kelompok itu. Tetapi melihat kepada sektor pelancongan secara khususnya, kalau di bulan Ramadan ini seperti yang kita katakan pada awal tadi, memang sudah pasti Kelantan antara menjadi tumpuan kerana aktiviti yang cukup imarah yang dilaksanakan oleh karya masjid dan juga penduduk setempat. Mungkin ada inisiatif-inisiatif lain yang diambil oleh penduduk dan juga rakyat. Ya, mereka tidak memilih untuk berniaga secara digital, tetapi apa inisiatif lain yang mereka lakukan untuk memastikan, yang pertama perniagaan diteruskan, yang kedua mungkin pelancongan selepas PKP itu boleh diteruskan. Baik, seperti yang kita ketahui bahawasanya Kelantan ini antara yang terkena disebabkan oleh produk makanan dan juga kebudayaan. Dan apabila menyentuh mengenai Perintah Kawalan Pergerakan ini yang telah membataskan pergerakan peniaga ini dari berniaga di Bazar Ramadan, ditambah pula dengan ketetapan Kerajaan Negeri Kelantan yang tidak membenarkan penganjuran Bazar Ramadan, mereka cuba memilih menggunakan aplikasi yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri, iaitu e-Bazar. Dan melalui e-Bazar yang disediakan oleh salah sebuah anak syarikat Kerajaan Negeri, mereka melantik sebuah syarikat penghantar makanan.
dan beberapa daerah dikatakan dijadikan pusat pengumpulan ataupun pusat untuk membuat penghantaran makanan yang ditempah oleh pelanggan ini. Namun hasil pemerhatian saya dalam beberapa hari ini, sepanjang 2 hari ini, saya mendapati kurang sambutan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Bahkan kebanyakan peniaga yang saya temui sebelum ini, mereka sebenarnya daripada golongan yang atas 40 yang tidak terdedah dengan pelbagai aplikasi di media sosial. Apatah lagi jika sekiranya mereka berada di luar daripada Kota Baru, seumpama di Tumpat, di kawasan Pasir Putih dan sebagainya, untuk mereka akses pada internet itu agak terhad. Justru itu mereka tidak mengambil kesempatan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, iaitu e-bazar, dengan menawarkan perkhidmatan mereka, menawarkan produk mereka untuk dijual secara talian. Ini kerana masalah yang mereka hadapi seperti akses kepada internet dan juga bimbingan serta tunjuk ajar. Mereka tidak pernah diberikan pendedahan bagaimana cara nak menggunakan kaedah tersebut. Apatah lagi apabila mereka disarankan menggunakan perkara tersebut pada saat akhir, sudah pasti tanpa pendedahan, tanpa ilmu, mereka rasa, orang kata kekok untuk menggunakan sesebuah aplikasi dan juga untuk bermain internet ini. Bagaimanapun apa yang saya dapat lihat apabila saya cuba masuk ke kampung-kampung di kawasan pinggir bandar, kawasan Tumpak dan sebagainya, masih terdapat peniaga yang berniaga kuih-muih tradisional ini kerana masih ada permintaan. Kerana setiap kali bulan Ramadan ni pasti adanya pelanggan-pelanggan yang lama, pelanggan yang tetap akan mencari bahan-bahan untuk mereka menjadi buah mulut ataupun pemanis mulut sebelum berbuka puasa. Dan kebanyakan yang saya temui, mereka ini hanya melayan pelanggan yang tetap atau pelanggan yang lama kerana mereka merasakan kasihan untuk menghampakan permintaan pelanggan yang tetap ini. Jadi mereka nak tak nak mereka berniaga di pekarangan rumah ataupun di kawasan premis yang disewa sementara. Kerana kalau tidak berniaga di kawasan rumah ataupun premis yang premis berniaga, mereka tidak dibenarkan berniaga kerana sebarang aktiviti menjaja ataupun meletakkan kemah dan sebagainya tidak dibenarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Namun jumlah tersebut agak terhad. Kalau kita lihat hanya di beberapa kawasan sahaja yang menjual produk kuih tradisional ini. Itu pun bukan semua kuih yang dijual, hanya kuih-kuih yang terkenal seperti akok, beko dan sebagainya. Dan benda ini orang kata hanya memenuhi permintaan rakan-rakan ataupun kenalan ataupun pelanggan yang sudah lama menginginkan tempahan tersebut. Okey, baiklah, terima kasih kepada Muhafidin Muhammad, Wakil Esrut Awani Kelantan atas perkongsian ceritanya. Yang pertama tadi berkaitan dengan perbezaan sambutan ataupun bagaimana aktiviti-aktiviti di bulan Ramadan khususnya di Kelantan dilakukan untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun lepas, dan bagaimana melihat kepada normal baharu bagi mereka yang terlibat dalam sektor F&B, food and beverage, ataupun sektor makanan, perniagaan. Bagaimana ada, Muhafidin tadi ada kongsikan, masih ada yang mungkin tidak terdedah ataupun mungkin kurang celik sikit berkaitan dengan meniaga atas talian. Tetapi saya pasti Muhafidin akan bawakan cerita ini dengan lebih lengkap tentang bagaimana Kelantan selepas ini akan memberi fokus kepada normal baharu perniagaan, dan saya pasti Muhafidin akan kongsikan cerita itu. Baiklah, cerita setakat ini saja. Saya Fauzian, kita jumpa lagi.